Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Ghani bin Raja Muhammad mewakili kumpulan The Real RTM Clan untuk membentangkan tugasan bagi subjek pengantar pengurusan. Dalam pembentangan ini kita akan mengetahui tentang beberapa perkara iaitu apa itu pengurusan, apa itu organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tentang organisasi kami berlima bekerja, serta 4 prinsip pengurusan dan bagaimana prinsip tersebut diaplikasikan dalam organisasi kami. Baiklah, yang pertama, pengurusan. Apa itu pengurusan? Pengurusan adalah satu seni melakukan kerja melalui sumbangan ataupun menggunakan tenaga orang lain dalam satu kumpulan. Ia melibatkan proses yang terdiri daripada proses pengurusan itu sendiri, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan. Tujuannya untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut dengan segala sumber yang ada, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Menurut Harold Kohns, pengurusan adalah melakukan sesuatu kerja secara kumpulan. Ini bermaksud setiap ahli akan dibagikan kepada tugas-tugas tertentu. Yang kedua, apa itu organisasi? Organisasi adalah satu proses bagi merangka dan membentuk penggunaan sumber manusia dan bahan yang lain agar ia dapat digerakkan untuk mencapai matlamat penubuhan organisasi tersebut. Dan tujuannya adalah untuk menentukan aktiviti-aktiviti serta penyusunan atau pengurusan sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi tersebut. Dan dalam ini ada 5 langkah dalam proses pengorganisasian ini. Yang pertama, merujuk kepada rancangan dan objektif organisasi tersebut. Yang kedua, mewujudkan tugas-tugas utama tentang ataupun berkaitan dengan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah pembagian tugas, mengspesifikasikan tugasan utama kepada tugasan yang khusus. Yang keempat, penetapan pekerja-pekerja dan arahan melaksanakan tugas. Yang kelima pula adalah penilaian terhadap strategi pengorganisasian. Maka pengorganisasian itu sangat penting bagi melancarkan pengurusan sesebuah jabatan ataupun organisasi tersebut. Ia akan memberi beberapa kelebihan dengan adanya struktur-struktur untuk ataupun proses pengorganisasian ini, iaitu tugasan tidak bertindih. Maksudnya tak ada tugasan yang lebih daripada satu orang buat. Yang kedua tadi, beban kerja yang adil supaya kerja yang diberikan kepada setiap pekerja ataupun setiap ahli dalam organisasi tersebut adalah adil. Yang ketiga, pekerja disesuaikan mengikut kepakaran masing-masing. Yang keempat, mengoptimumkan tenaga kerja. Okey, maka dalam pengorganisasian tersebut terdapat 4 aspek, iaitu struktur organisasi. Struktur organisasi secara ringkasnya, nak mudah faham, carta organisasi tersebutlah. Yang kedua, pengkhususan kerja ataupun pembagian tugas kepada ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, jangkauan pengurusan. Jangkauan pengurusan ini boleh dikategorikan kepada 2 kelas, iaitu jangkauan kawalan luas, di mana pengurus ataupun penyelia tersebut di bawahnya ada ramai pekerja yang perlu dia selia. Yang kedua tadi, jangkauan kawalan yang sempit, di mana bilangan pekerja yang kurang. Bila berlaku pengurangan bilangan pekerja, maka akan ada kekangan tenaga kerja. Keempat dalam pengorganisasian ini adalah rantaian arahan, di mana setiap arahan ataupun autoriti arahan ini daripada siapa, arahan akan disampaikan kepada siapa. Spesifiknya, job specificationnya, daripada siapa dia akan menerima arahan tersebut, dia melaporkan diri dia dengan siapa ataupun tentang tugas dia dengan siapa. Seterusnya, setiap organisasi semestinya akan mempunyai visi dan misi. Visi adalah perancangan. Secara mudah, secara ringkas kita nak faham, visi adalah perancangan, misi adalah kewujudan dari visi tersebut. Maka visi dan misi akan membantu ataupun menolong untuk menyusun cara mencapai objektif tadi ataupun strategi pemasaran. Yang kedua, merumuskan keutamaan ke arah matlamat organisasi. Yang ketiga, memudahkan kita untuk menginspirasikan orang yang ada bersama kita untuk mengejar ataupun mewujudkan matlamat organisasi tersebut. Okey, yang keempat, mengevaluasi diri ke arah hala tuju organisasi tersebut.
Baiklah, sebagai contoh, kami berlima bekerja di RTM. Kepimpinan RTM diterajui oleh seorang ketua pengarah yang berfungsi untuk menentukan dasar-dasar tonggak RTM. Beliau dibantu oleh Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik dan memandangkan RTM merupakan satu organisasi yang dianggap besar. Adalah wajar struktur organisasi ini yang lebih kecil dijadikan contoh, iaitu kita pilih radio. Dan radio itu sendiri ada banyak 34 siaran dan kita pilih National FM sebagai contoh dalam pembentangan ini. National FM diterajui oleh seorang pengurus bergrade B48. Beliau dibantu oleh penolong pengurus bergrade B44. Penolong pengurus akan menyelia ketua bahagian perancangan KBR. Sekurang-kurangnya grade KBR ni B41. Di bawah KBR pula terdapat penerbit rancangan yang terdiri daripada pelbagai grade, daripada grade 32 hinggalah grade 19. Dan penerbit rancangan ini pula akan dibantu oleh penyampai radio ataupun DJ. Okey, yang seterusnya adalah POLC. Apakah itu POLC? POLC adalah satu prinsip pengurusan yang akan menerangkan ataupun menjadi tonggak utama kepada seorang pengurus ataupun organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Dan P itu sendiri adalah planning ataupun perancangan. O adalah organizing, mengatur. L adalah leading, kepimpinan. C adalah controlling ataupun pengawalan. Kita akan tengok kepada National FM itu sendiri bagaimana POLC ini sendiri dipraktikan dalam organisasi ini untuk mencapai dia punya matlamat. Maka National FM turut menjadikan kerangka POLC sebagai prosedur operasi standard ataupun SOP stesyennya. Perancangan atau planning bagi stesen ini adalah dengan menerima arahan dari pengurusan tertinggi untuk mencapai sasaran tahunan yang ingin dicapai. Maka pengurus akan memaklumkan kepada pegawai terdekat, iaitu timbalan pengurus, kepada ketua bahagian rancangan bagi merealisasikan matlamat pengurusan tertinggi. Bagi peringkat organizing pula, timbalan pengurus bersama dengan ketua bahagian rancangan iaitu KBR akan berbincang tentang pengagihan tugasan kepada para penerbit ataupun penyampai radio sebagai tugasan mereka di setiap medium. Dari segi controlling pula, setiap penerbit perlu membuat laporan tentang impak perkembangan penerbitan. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa sekiranya penerbitan tersebut bersifat bersiri demi mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, secara kesimpulannya, setiap organisasi yang wujud semestinya mempunyai struktur organisasi tersendiri yang kukuh untuk mencapai visi, misi yang jelas supaya objektif organisasi tersebut dicapai. Ia bagi mencapai tujuan asal kewujudan organisasi tersebut. Namun tidak semua organisasi itu akan berjaya sekiranya POLC itu sendiri tidak diuruskan secara teratur ataupun teliti, maka menjadi satu kemustahilan untuk mencapai objektif organisasi tersebut. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami, The Real RTM Clan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.